Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Hidayah, host anda untuk hari ini dalam channel Hoi Homes of Ideas. Tapi sebelum tu, kepada semua yang baru singgah ke channel ni, jangan lupa untuk subscribe, like dan share dan juga tekan bell notification untuk dapatkan banyak lagi video-video menarik daripada channel Homes of Ideas. Nervous. Okay. So, untuk episod kali ni, sebenarnya kita nak buat podcast yang berkaitan dengan Palapas. So, tetamu kita agak special. Bukan agak, memang special sebab tetamu kita adalah salah seorang anggota Palapas dan juga yang paling penting, tetamu kita hari ini adalah produk keluaran USIM juga. So, kita persilakan tetamu kita, Lieutenant Muda Muhammad Afiq bin Adnan. Assalamualaikum. Yes, sihat Afiq? Ya, Alhamdulillah. Nervous. Okay, sikit yang saya tahu tentang kita punya guest hari ni. Afiq ni dia adalah penerima anugerah yang pada saya bukan biasa-biasa punya anugerah. Sebab antara anugerah yang Afiq pernah dapat sendiri, antaranya anugerah Pedang Kehormat daripada YDP Agong kita. Lepas tu anugerah keterampilan terbaik dan juga anugerah kadet terbaik. So kita kasih. Okay, so Afiq, untuk Afiq sendirilah kan. Kita sebenarnya panggil Afiq hari ni untuk kita kupas sikit cerita tentang pengalaman-pengalaman Afiq dalam Palapas. So, saya rasa ni paling basic punya question lah kan. Macam mana Afiq boleh join dalam Palapas ni? Apa yang membuatkan Afiq untuk join dalam Palapas? Kalau boleh kita sharekan dengan audiens kita hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada host kita, Dayah. Jadi soalan yang sangat-sangat menarik berkaitan dengan sebab apa saya nak join Palapis ni. So yang pertama sekali tuan-tuan yang mana tengok video ni, sebab apa saya nak join Palapis? Yang pertama sekali tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok orang pakai seragam ni, apa yang expectation tuan-tuan? Mesti nampak smart, nampak bergaya dan sebagainya kan. So itulah salah satu punca saya nak join Palapis ni. Ataupun kita nak kenali sebagai tentera lah secara umumnya kan. Sebab kita pakai celorin tentera dan sebagainya. Kemudian saya punya circle pun untuk makluman Dayah, saya punya sepupu, saya punya bapa saudara dan sebagainya memang daripada orang kata apa? Tentera sendiri. Jadi daripada situlah lahirnya minat saya kepada tentera ni. Dan lagi satu saya minat dengan tentera ni sebab dia mendidik saya bagaimana untuk kita jadi seorang yang terbaik di antara yang terbaik. Jadi sebab itulah dengan macam mana Dayah cakap tadi, saya alhamdulillah Allah bagi rezeki dapat tercalon ataupun anugerah kadet terbaik di antara 2000 Palapis orang di Malaysia. Pada batch saya ni, saya antara salah satunya. Jadi alhamdulillah sebab itulah impian saya untuk, dan paling penting adalah untuk saya membanggakan kedua ibu dan ayah saya. InsyaAllah. Jadi saya rasa itulah sebab sedikit punca saya nak masuk Palapis. Faham. So macam Afiq sendiri cakap tadi kan, dalam tentera Palapas ni, dalam banyak-banyak audiens tu ada 2000 yang masuk yang menyertai Palapas kan. Okay, macam pada Afiq sendiri, apa yang pengalaman macam benda yang buatkan Afiq tak suka ataupun benda yang buatkan macam tak berminat sangat dalam Palapas ni? Okay, baik. Untuk soalan ni saya sangat suka. Sebab apa? Benda yang paling kita tak suka itulah bila kita tak dapat, kita akan rindu. Contohnya macam kita kadang macam kami dalam Palapis adalah latihan kawat, latihan hutan, latihan kompas matching. Kompas matching ni latihan yang kita akan berjalan menggunakan kompas dan juga peta daripada satu tempat ke satu tempat. Macam misalnya saya pernah buat latihan daripada Dengkil, kita berjalan kaki jalan hutan sampai ke USIM. Daripada Dengkil lah kita berjalan. So benda-benda yang sebenarnya benda yang sakit ni tak ada langsung dalam Palapis ni. Ada tu cuma dia sebagai orang kata apa, sebagai peringatan untuk mendidik kita menjadi seorang yang lebih disiplin dan sebagainya. Jadi bagi saya memang pada permulaan tu memang akan ada lah perasaan orang kata apa,
sakit, kena bukanlah ragging orang kata dia, kalau macam dalam palapis ni dalam tentera ni orang kata peringatan, nak bagi peringatan, Faham. kena forward roll, pacak kepala, tu semua benda biasa. Tapi bila kita dah keluar, kita dah tauliah, kemudian kita tengok adik-adik kita pula tengah training, kita pula rasa macam kita nak join mereka. Sebab itulah momen-momen yang mana kita lah bersama kawan-kawan kita, dan bila kita dah tauliah, kita dah tak dapat dah nak rasa feeling benda tu. So itulah macam soalan tadi, benda-benda yang sakit. Tapi yang saya cakap ni, benda yang sakit ni lah buat kita rindu bila saya pergi balik latihan, tengok ish, aku dah tak boleh buat dah macam apa yang dia buat. So benda tu sebenarnya bukan orang kata apa, satu benda siksaan bagi kita lah. Dia benda yang boleh menyebabkan kita jadi rindu. Tu kata dah. Okay, faham. Okay, macam yang apa yang Afiq cerita tadi kan, banyak aktiviti lasak yang korang buat dulu, masuk hutan, jalan dari dengkil, semua tu kan. Okay. Yang benda yang buatkan saya tertarik, yang biasanya kita dengar dalam tentera ni, ataupun dekat mana-mana institusi, ada tak dalam palapis kat USIM ni macam amalan ragging ke, membuli ke, oleh senior-senior atasan ke? Okay, baik. Soalan yang sangat menarik. Bila sebut tentera, bila sebut asrama, mesti akan ada kaitan dengan ragging, betul tak? Kan? Betul. Jadi sebenarnya macam saya cakap tadi, dia bukan more kepada ragging lah, sebab dalam tentera sendiri pun dah beri amaran, siapa yang ada buat ragging dan sebagainya, dia akan dibuang daripada jabatan tu lah. Jadi kita di Palapis USIM ni alhamdulillah Universiti Sains Islam Malaysia. Jadi bila ada Islam tu, dia amalan ragging ni dia agak kurang lah. Tapi dia kami tidaklah macam ragging sangat, cuma dia macam kadang kita panggil baris malam, bagi peringatan, contoh ada buat silap sikit, kita bukanlah nak kata pukul apa semua, tidak, cuma kita bagi orang kata apa, macam senaman sikit, orang kata rengang-rengang otak walaupun tengah malam, kita bagi senaman, kita bagi berlari sikit, supaya apa, dalam masa yang sama kita untuk memperingati mereka tentang kesalahan yang mereka lakukan tu, dan yang keduanya dalam masa yang sama juga dengan berlari, dengan kena macam-macam tu lah, menambah stamina untuk diri sendiri. So nak kata amalan ragging macam bertumbuk apa semua tu tak ada lah. Habis kuat pun macam panggil malam, baris, ambil masa sikit, bagi dia mental sikit. Itu sebab salah satu proses latihan. Bukan kata kita latihan ni kena turun padang, pegang senjata saja, tapi dalam palapis ni dia mengajar kita untuk macam mana nak bagi mental kita padu. So kita boleh bekerja dalam tekanan, kita boleh buat segala perkara tu dengan tenang lah. Contoh bukannya kata kita di USIM saja, nanti kita keluar, kita dah kerja, macam-macam tekanan ada. Jadi dari palapis ni lah kita belajar macam mana kita nak handle kita punya mental tu. Jadi dia bukan more kepada ragging tumbuk-tumbuk, tapi dia banyak ragging kepada mental lah. Faham. Macam tu saudara. So dari cerita Afiq ni sendiri, sebenarnya kita boleh je dapat gambaran yang USIM, palapis USIM ni, dia macam yang kita tahu biasa kalau orang sebut tentera ke macam palapis ke apa ke, orang akan ingat mesti ada amalan ragging ke, amalan membuli semua kan. Dengan USIM ni tak ada. Dan macam boleh saya kongsi sikit? Boleh, sila. Macam baru ni kita ni ada tauliahan. Ada tauliah, kita buat perkampung, semua universiti dalam seluruh Malaysia ni akan berkumpul di satu tempat, kita buat di UM Sintuk baru ni. Jadi kita boleh lihat macam contoh time-time hujan kan tak boleh nak kawat apa semua. Geng USIM lah yang lead selawat sampai semua universiti akan bersama-sama lead. So nampak tak USIM kat situ. So kita bila kita bawa nama USIM ni, orang panggil ustaz-ustaz apa semua. Jadi bila ada kat suasana macam tu, kita boleh ajak orang pula macam mana suasana Islam yang sebenar, insya-Allah. Nampak tak? USIM ni sebenarnya dia mengamalkan ilmu nakli atau akli bukannya dalam pelajaran, dalam kos, tapi dalam badan uniform pun. Macam Afiq sendiri cakap kan, USIM punya palapis yang conduct selawat ramai-ramai masa hujan, tak silap kan? Tak boleh nak berkawat dan ni membuktikan kualiti produk keluaran USIM tu sendiri. Okay. Macam Afiq yang Afiq cerita tadi kan, kan korang ada latihan yang agak mencabar, agak untuk menguji ketahanan mental korang kan. Pernah tak terdetik rasa hati Afiq macam burn out, rasa macam nak stop palapis ni, lepas tu dengan study lagi, assignment, pernah tak rasa macam nak stop palapis ni? Untuk soalan tu, semua orang lah. Boleh saya katakan, tak kisahlah hang anak tentera ke, hang siapa ke, tapi bila hang masuk dalam satu badan uniform yang orang kata apa, melibatkan fizikal, mental, first tu memang dia akan ada satu rasa yang macam, kalau kami kat dalam palapis ni ataupun dalam tentera ni, dia panggil keluar baris. Keluar baris ni maksudnya hang nak dah tak mau, memang keluar baris hang kata dah keluar daripada tak mau dah nak tinggal dah palapis apa semua. So pernah lah dulu masa saya junior, kita kan 3 tahun kan.
junior tahun 1, tahun 2 intermediate, tahun 3 senior. So masa junior ni lah first dah lah first masuk, masuk kena pula ada latihan hutan. Itu bermalam dalam hutan di hutan USIM lah, kita buat di latihan di USIM. Bermalam dalam hutan seminggu, kemudian dengan pakaiannya tak boleh nak mandi. Seminggu tu duduk dalam lumpur dan sebagainya, buat exercise, serang kemah musuh, ada macam-macam exercise lah. Jadi masa tu kita rasa fed up lah. Kita rasa fed up sebab kita tak pernah tiba-tiba kan. Macam dia minat, tapi bila kita masuk dalam palapis ni, kita macam terkejut sikit, shock sikit kan. Macam mana, tiba-tiba aku kena buat macam ni. Aku tak tahu mana aku nak kena buat macam ni. Kena marah dengan orang atas, kena pressure. So dia rasa macam mental sikit. Tapi dalam palapis ni ataupun dalam tentera ni, dia ada satu lagi orang kata apa, elemen yang sangat-sangat best, iaitu dia ada brotherhood. Maksudnya seorang down, semua akan support. Akan support moral. Dan Alhamdulillah skop saya boleh jaga sampai tauliah semua. Maksudnya yang masuk daftar 50 orang dan 50 orang tu tauliah, Alhamdulillah. Walaupun ramai dah yang sampai dah tumbuk dinding lah, apa segala, mental, makan ubat apa semua, tapi kita jaga dia. Kita jaga dia. Macam saya sendiri pun pernah lah rasa down, kita dengan assignment banyak. Lepas tu dengan lecturer duk minta assignment lah apa semua, kita dengan nak pergi latihan hujung minggu apa semua kan. Jadi benda tu sebenarnya bila kita layan, bila kita layan, kita follow the flow tu, Alhamdulillah berjaya sampai hari dan Alhamdulillah berjaya ditauliahkan. Walaupun dulunya rasa tak boleh lah, aku nak belah lah palapis ni, nipu lah palapis ni, seksa orang lah. Dah kali tengok dah tauliah dah. So apa-apa pun kat dunia ni tak ada benda yang mudah. Betul. Yang kena rasa sakit lo borang hantar, apa ada kemanisan selepas tu. Betul. Itulah cerita dah sikit. Okay, macam yang Afiq cakap tadi kan, yang Afiq sebenarnya macam kalau tak silap saya, Afiq ada sebut yang Afiq conduct anak-anak buah Afiq dalam kumpulan tu kan. And saya pasti yang kumpulan palapis ni bukan satu kumpulan yang kecil tu. So macam Afiq sendiri pernah tak rasa macam rasa diri sendiri macam aku tak boleh conduct dah grup ni, dah putus asa dah grup ni. Kalau macam Afiq, macam mana Afiq try untuk semangatkan diri tu balik? Dia yang pertama sekali moral saya adalah mak ayah saya lah. Alhamdulillah. Mak ayah ni dia rasa sebab sikit lah. Jadi apa benda yang kita buat, kita kena ada satu benda lah, siapa yang kita nak banggakan sebenarnya. Dan apa tujuan kita masuk palapis, apa tujuan kita masuk ke USIM ni. So kalau hang tak boleh nak perform dalam kurikulum, mungkin hang boleh perform dalam akademik. Macam saya ni akademik ni tak ada lah padu sangat kan. So kita cari satu lagi peluang untuk kita naikkan semangat kita ataupun kita nak banggakan orang yang kita patut banggakan. Jadi pernah lah macam kita conduct satu exercise, tiba-tiba macam kita bagi arahan, tapi arahan kita tu tak dibuat ataupun tak direalisasikan dengan baik. Jadi Lepas tu kita down lah. Jadi apa yang saya buat, yang pertama sekali, kadang-kadang saya call mak saya, sembang. Walaupun kita tak cerita kita punya masalah, tapi kita sembang. Kita dengar suara mak ayah kita pun, kita dah boleh rasa orang kata apa, aura tu dia main balik apa semua. Kemudian yang langkah seterusnya, kalau kita tak boleh sangat, saya tak boleh sangat nak handle, saya akan maklum kepada squad-squad saya ataupun jurulatih saya. Start saya dah beda lah, start mereka tak mau dengar cakap saya dan sebagainya. Jadi start akan bantu kita lah. Start ni adalah orang kata apa, gelaran untuk jurulatih. So mereka ni akan bantu kita. So dengan cara tu lah kita akan slow-slow naik balik. So macam saya highlight tadi, macam soalan yang sebelum tadi, kita ada perasaan ataupun semangat brotherhood tu. Kita akan support each other. So orang dia tu pergi tanya dia apa semua. Dan squad saya sendiri, saya boleh mention dekat sini, dia sampai dah buat surat dah nak keluar baris, dan nak hantar dah. Tapi saya ambil surat tu, saya koyak. Allah, buat malu hang, laki kot. Kena sikit dah nak keluar baris. Tapi Alhamdulillah, dengan semangat kawan-kawan duk support, tauliah member hari ni. Alhamdulillah. So apa yang penting, kita kena selalu support kawan-kawan kita. Tak kisahlah hang balapis ke apa benda, tim sekarang apa semua, support member-member. Jangan berjaya seorang-seorang. Okey? Betul. Macam yang Afiq cakap tadi kan, untuk kalau macam kita down, untuk lagi-lagi kalau student, kalau kita down, betul lah macam Afiq cakap, kita berpatah balik dekat ibu bapa kita. Sebab antara lelaki atau perempuan, memang ibu bapa kita akan jadi semangat kita, betul? Okay, so macam Afiq sendiri kan, okay, ni kita masuk macam dalam hal bukan hal peribadi lah, tapi macam kerjaya Afiq sekarang kan. So macam apa yang Afiq buat sekarang, ada tak kena-mengena dengan palapis ni sendiri? Okay, baik, secara tidak langsungnya tidak ada kaitan lah, walaupun tapi sebenarnya sekarang ni saya bertugas sebagai seorang orang kata apa, umrah consultant. Saya bekerja di sebuah syarikat travel di Salak Tinggi Sepang. Dan nak kata relate dengan tentera tu tidak sangat, tetapi
apa yang saya belajar dalam tentera ni, bagaimana saya nak kontrol saya punya anak buah. Jadi macam mana saya nak kontrol saya punya mental bila diberi kerja lebih dan sebagainya. Jadi benda itulah saya mengimplementasikan dalam kerja saya sekarang. Dan untuk makluman, saya sekarang ni kerja orang kata apa sebagai sementara lah untuk saya dapat sambung dalam bidang tentera ni, sebab dia punya permohonan baru saja buka. Jadi proses untuk masuk ke tentera tetap ni dia mengambil masa hampir setahun lah. Macam kita ada tapisan pertama, kemudian ada interview dan sebagainya, barulah kita akan masuk pula rekrut selama 9 bulan, dan selepas tu ditauliahkan untuk kali kedua sebagai seorang kadet ataupun sebagai seorang pegawai tetap Angkatan Tentera Malaysia. So memang sekarang ni tidak ada kaitan, tapi orang kata apa pembelajaran, apa latihan yang saya belajar di dalam Palapis di USIM ni, dia berguna bila saya keluar di luar sana. Tak kisahlah orang tu masuk Palapis kemudian dia tak ada keinginan nak sambung dalam tentera pun, tapi alhamdulillah apa yang dia belajar dalam Palapis, dalam tentera tu, dia boleh implementasikan dalam dunia dekat luar, insyaAllah. Faham. So macam Afiq sendiri cakap kan, sekarang Afiq konsultan umrah. Umrah, ya. Okay, dan Afiq pun sekarang tengah tunggu peluang untuk Sambung ke tentera tetap. ketenteraan ke. Okay. So kalau macam saya sini, insyaAllah lah kita orang yang kat sini mendoakan Afiq dapat sambung dalam tentera tahun yang akan datang. Okay. Ini cuma in case lah kan, kalau Afiq terlepas peluang tu ataupun tak dapat untuk sambung dalam tentera, apa next plan Afiq untuk ni? Okay, baik. Untuk soalan ni agak berat lah. Tapi kita sebagai manusia ni, kita jangan terikat dengan satu-satu benda saja. Contoh kalau minat uniform, banyak lagi uniform yang ada. So kita boleh cuba semua benda. Kita nak pergi mancing, takkan kita buat satu joran je, Betul. bawa lah 3-4 joran. Kalau joran A tak kena, kemungkinan besar joran B kena. So kita kena pandai untuk buat percaturan kat dalam dunia ni. Sebab kita, yalah, siapa yang nak main bagi-bagi tiba-tiba nah ambil 30 kali, tak ada siapa nak bagi, betul? So kita sendiri kena create apa yang kita nak dalam hidup kita. So kalau kita minat bidang tentera, tak dapat bidang tentera, sebenarnya dalam tentera ni tak semestinya masuk angkatan tentera. Angkatan sukarela ada, kerahan ada. So dua benda ni insya-Allah, sebab kalau siapa anggota Palapis memang confirm 100% boleh tetap dalam tentera. So tak kalau contoh nak masuk yang saya cakap 9 bulan tadi, itu untuk kita tukar kita punya core. Maksudnya kita punya bidang. Kita ada macam-macam, artillery, kita ada bahagian roket, kita ada bahagian tank, kita ada bahagian kagat, ustaz. So tak dapat bahagian tu, kita boleh teruskan dalam sukarela, dan dalam masa yang sama nanti kita akan boleh diserapkan ke dalam angkatan tetap, dan kita boleh mohon apa yang kita minat. Contoh minat bahagian roket, boleh apply bahagian roket. Contoh kat Unity ni kita ambil bidang yang berkaitan dengan engineering dan sebagainya. So masuk dalam tentera ada bidang-bidang dia. So tak perlu risau. Dan yang penting saya cakap tadi, nak pergi mancing jangan bawa satu joran saja. Bawa 10 joran. Tak kena satu, yang dua kena. Tak kena yang dua, tiga kena. Macam itulah plan dia. Kalau tak dapat tentera, saya susun lah macam lain, insya-Allah. Betul. Okey, itulah saja yang saya boleh kongsikan sikit. Dari perkongsian Afiq sendiri kan, macam apa yang saya dapat simpulkan dekat sini, sebenarnya planning tu penting. Okay, macam Afiq sendiri kan, Afiq ni memang fokusnya untuk jadi tentera. Itu motif utama. Tapi in case macam soalan saya tadi kan, kalau dia tak dapat untuk sambung dalam tentera, tu tak semestinya impian dia tu mesti stop dekat situ. Betul tak? Dia akan ada plan A, plan B, plan C. So kat sini kita sendiri boleh nampak yang planning tu sebenarnya penting. Betul. Kalau tak dapat kalau joran A tak dapat ikan, kita guna joran B. Guna yang mahal sikit ke? Ya, Tak mesti yang mahal, guna yang murah sikit mesti dapat punya kan? insya-Allah rezeki Allah yang bagi. Dengar pelajar-pelajar Muslim sekalian, rezeki Allah yang bagi. Kita hanya merancang, Allah yang tentukan. Yang menentukan. Okay, so macam itu antara soalan-soalan yang kita kata macam untuk kita kena kenal. Bukan saya je, yang lain di audience pun untuk kita kena kenal dengan tetamu kita hari ini. So lepas ni akan banyak lagi soalan-soalan yang menarik. Tapi sebelum tu kita akan berhenti sekejap dan kita akan kembali selepas ini. So semua audience jangan ke mana-mana dan nantikan selepas ini. Okay guys, we are back to our podcast Homes of Ideas. Dan sekarang semua masih lagi dengan saya, Hidayah, dan juga kita punya tetamu yang segak hari ni, Lieutenant Muda Muhammad Afiq bin Adnan. Okay, so macam tadi segmen 1 kita dah tanya soalan-soalan yang untuk kita berkenalan sesama kita kan. Okay, untuk segmen kedua ni, soalan-soalannya agak tinggi sikit. So kita nak tanya yang more kepada Palapes sendiri, sumbangan Palapes kan.
Okay, macam pada Afiq sendiri, pendapat Afiq kan, Palapis USIM ni pernah ataupun tidak diberikan peluang untuk terlibat dalam bahagian-bahagian aktiviti luar negara? Okay, baik. Baik, untuk soalan ni, adakah Palapis ni diberi peluang untuk terlibat dengan luar negara? Maksudnya, tak kisahlah apa-apa benda aktiviti sekali pun kan. Okay, baik. Yang pertama sekali, Alhamdulillah, Palapis ni sangat-sangat orang kata apa, proaktif. Kita punya timbalan komander Major Rozaimi bin Kamarudin, yang sekarang ni sebagai timbalan komandan Palapis Universiti Islam Malaysia, dan beliau adalah salah seorang yang sangat-sangat orang kata apa, aktif. So dia akan cuba buat sedaya upaya untuk menaikkan nama Palapis USIM, seterusnya menaikkan nama Universiti Islam Malaysia sendiri. Jadi apa benda yang kami buat tahun lepas, Alhamdulillah, kami tim Palapis yang dianggota lebih kurang dalam 30 orang, kita pergi ke Kemboja untuk kita buat ibadah korban di sana. Jadi semua perkara-perkara tersebut dilibatkan oleh semua Palapis sahaja. So kita bawa satu grup pergi ke Kemboja untuk kita buat aktiviti di sana. So secara tidak langsung Palapis ni tidak hanya tertumpu kepada bidang ketenteraan sahaja, latihan sahaja, tetapi kita juga melibatkan program-program di luar negara dan sebagainya. Dan program itu sekali kita masukkan dalam tiket JISO sekali. So dapat JISO, dapat Palapis punya kredit, dan dapat juga pergi berjalan-jalan di luar negara. Jadi seterusnya yang kedua, pelajar Palapis pun tidak terhalang lah. Macam saya sendiri pun ada buat program di Thailand, kita pergi buat JISO di Thailand. So tidak ada masalah langsung. Walaupun kamu join Palapis ni, kadang orang dengar bila join uniform ni, oh tak boleh lah, dia memang tertumpu kepada uniform. Tetapi tidak. Dengan Palapis ni tak kisah. Selagi mana kamu boleh pergi, kamu boleh bawa kamu punya pelajaran, boleh bawa kamu punya uniform, pergi, bawa nama. Dan secara tidak langsung, benda tu akan kredit kepada diri kamu sendiri. Contohnya macam kita, macam baru ni kami tauliahan. So kita pergi tauliah, dapat kawat terbaik, kemudian dapat pula ketua pelatun terbaik. Jadi benda tu secara tidak langsung menaikkan nama kita lah, tak kisah di seluruh Malaysia ataupun di luar negara. Dan Alhamdulillah, saya sendiri pun rezeki Allah Ta'ala selepas dapat menaikkan nama USIM dan dapat menaikkan nama diri sendiri juga. Dan Alhamdulillah saya dijemput oleh Sinar Harian untuk kita ada temu bual dan sebagainya. Jadi secara tidak langsung perkara itu menaikkan nama saya, nama Palapis dan juga nama Universiti Islam Malaysia. So yang macam soalan tadi berkaitan dengan pergi ke luar negara, sebenarnya tidak ada masalah langsung. Join Palapis ni tidak ada sekatan. Selagi mana kamu mampu carry, bawa, carry on, tak ada masalah. So tidak ada orang kata sekatan, tidak ada macam nak kena buat benda yang orang kata menghalang, tak ada masalah. Pergilah mana pun. Sini-sini saya pun ada yang pergi Korea untuk bawa nama Palapis, pergi pacak bendera tim Palapis di atas gunung-gunung kat belah Korea mana tu. Macam tu lah. So tidak ada halangan lah bagi saya. Malah Palapis sendiri support untuk buat benda-benda tersebut. Jadi saya rasa itulah jawapan saya, tidak ada halangan. Macam Afiq cakap sendiri tadi kan, korang pernah pergi ke Kemboja buat ibadah korban, benda semua tu kan. Okay, macam saya tertanya, macam skop Palapis ni, kalau korang pergi ke luar negara tu kan bukan dalam satu skop yang kecil je kan. Pernah tak korang pergi ke luar negara tu, korang buat macam aktiviti ketenteraan ataupun macam mana? Baik, untuk soalan tu, Palapis ni dia adalah satu orang kata badan beruniform. So dia skop dia tidak terbuka untuk orang kata nama pun Palapis, Pasukan Latihan Pegawai Simpanan. So bila pegawai simpanan ni ataupun kalau kita nak kenal, tuan-tuan boleh tengok dekat saya punya kod ni lah watannya. So askar watannya adalah askar simpanan. Andai kata Malaysia nanti tiba-tiba lah ada peperangan dan sebagainya, tim-tim geng-geng askar infanteri ni dah tewas, so kami ni lah yang pernah menjalani latihan sebagai Palapis, watannya dan sebagainya, kami lah yang akan membantu. So skop Palapis ni yang nak kata pergi ke luar negara membantu perang dan sebagainya tidak adalah. Sebabnya kita ni hanya pasukan simpanan. Kita hanya macam kata part time dalam tentera, 50 tentera, 50 awak. So kita tidak terlibat dengan operasi-operasi besar yang melibatkan mempertahankan negara. Macam sekarang ni kita ada tim ke Malbat untuk misi mengaman dan sebagainya. So Palapis ni tidak terlibat. Itu hanya terlibat kepada tim-tim askar ataupun geng-geng regular sahaja, geng-geng askar tetap saja, pegawai tetap saja. So untuk Palapis ni dia
more fokus kepada universiti. Hmm. Badan beruniform di universiti. Kemudian kita punya perjalanan latihan apa semua sama macam tentera sebenar. Cumanya kita 50-50. 50% sebagai seorang tentera, 50% lagi sebagai seorang awam. So tidaklah kita terlibat, tetapi andai kata darurat dan sebagainya, kami ni boleh dikerahkan pada bila-bila masa untuk membantu peran lainnya kita, insya-Allah. Faham. So macam Palapa ni kan tentera simpanan yang pengetahuan umum yang kita sepatutnya tahu, Palapa ni tentera simpanan. Okay, macam masa korang latihan tentera Palapas ni, tertanya pun korang ada tak latihan yang melibatkan penggunaan senjata? Ya, memang ada. Senjata real? Ya, memang kita akan pakai kalau macam kita sebagai anggota Palapis, personal kita adalah M16 lah. M16, kemudian kalau senjata bantuan kita, kita ada untuk ketua section, dia akan pegang M203. M203 ni launcher. Kemudian kita ada LMG, kemudian kita ada GPMG. So dua ni, LMG dengan GPMG ni adalah senjata bantuan yang akan ada dalam setiap platoon. So kita pun ada latihan menembak, dan insya-Allah pada bulan depan tim Balapis akan pergi buat latihan menembak di Gemas. So latihan menembak ni kita akan menggunakan peluru yang sebenar dan mengikut protokol-protokol regimental yang sebenar lah. So macam saya sendiri pun masa saya junior dulu, saya pernah lah pergi buat latihan menembak. Kita biasa tembak LMG, biasa tembak M203, kemudian kita biasa tembak GPMG dan sebagainya. So untuk latihan menembak tu kita akan menggunakan senjata dan juga peluru yang betul. So dia ada prosedur-prosedur dah lah. Tak boleh lah masa nak menembak tu ada yang melintas ke belakang dan sebagainya. So kita ada tempat khas, dia lapang sasar yang dikhaskan untuk menembak. Contoh kan, tapi kalau untuk latihan di UC kita akan guna senjata juga. Cumanya kita akan pakai peluru blank. Peluru blank ni dia tembak, dia bunyi sahaja. Dia tak ada anak peluru untuk membunuh. So macam itulah kita memang menggunakan senjata yang betul. Dan kalau tengok di Palapis sendiri pun ada kenderaan tentera yang sebenar dan sebagainya. Cuma kita tak ada lah tank-tank yang besar-besar tu. Itu untuk khas untuk camp yang besar-besar saja, base saja. Kalau macam tadi kan Afiq kata yang kalau macam kat USIM ni latihan korang guna blank peluru. Blank peluru. Okay, macam kat mana yang korang guna peluru yang betul-betul tu? Luar USIM ke? Peluru betul-betul macam saya cakap tadi, dia ada tempat khas dia, iaitu lapang sasar. Yang mana di dalam camp tentera sendiri, macam kat sini kita akan pergi ke Gemas lah. So dekat camp tu saja dia ada tempat khas dia untuk menembak peluru yang sebenar. Dan peluru sebenar ni juga akan digunakan semasa peperangan lah. Andai kata ada, macam sekarang ni kita ada regimen sempadan. So dia menjaga sempadan Malaysia dan juga Thailand, Malaysia dan juga mana-mana negara lagi kan. So dekat situ mereka macam anggota tetap ni dia akan standby dengan peluru yang sebenar lah. Mungkin ada penyelundup dan sebagainya yang terima ancaman, dan prosedur dia pun bukan kita boleh tengok orang terus kita tembak. Dia ada cara dia berunding apa semua kan. Tak boleh terus nak tembak dan sebagainya. Dan nak tembak pun ada tempat-tempat dia. Kena tak boleh atas daripada pusat dan sebagainya. Tempat-tempat khas sahaja. So untuk soalan peluru yang betul-betul tu akan guna untuk tetap dan juga time operasi ataupun latihan yang sebenar sahaja. Dan latihan-latihan di USTIM ni tak boleh nak pakai peluru benar. Tembak-tembak kena rumah inci sekejap lagi, habis. Selesai masalah. Jadi yang tu dalam tempat yang tidak bukan tempat khas dah tak boleh digunakan. Dan nak tembak tu pun, nak mohon peluru tu pun perlu hantar surat menyurat ke markas latihan. Tentera darat akan tengok dulu, baru dia luluskan. Lulus baru boleh dapat peluru tu untuk menembak dan sebagainya. Dia macam untuk pengetahuan Afiq sendiri lah kan. Sebenarnya kita orang punya tenaga pengajar, Sir Jasmine ni, dulu Sir Jasmine ni dia atlet menembak juga. Dulu dia macam sekali shoot tu terus kena. Match shot lah. Memang on point lah kan. Mungkin lepas ni korang boleh main tembak-tembak. Okay, untuk macam seterusnya tadi kan, ada tak Palapis ni dia terlibat dengan kerjasama pihak luar, contohnya macam tentera Malaysia ke apa ke? Okay, baik. Untuk soalan ni, memang kita Palapis ni memang duduk di bawah, macam saya lihat tadi, kita ni adalah di bawah Kor Pasukan Simpanan, askar watannya. Dan untuk Palapis ni dia peringkat pegawai lah, sebab kita ada degree kan. So secara tidak langsung dia memang duduk di bawah Angkatan Tentera Malaysia. Dan di bawah Angkatan Tentera Malaysia ni dia pecah kepada 3. Tentera darat, tentera udara dan juga tentera laut. So Palapis ni duduk di bawah tentera darat. So dia tentera darat ni pula dia ada pecahan-pecahan dah. Dia ada pasukan tempur, pasukan bantuan, pasukan bantuan khidmat dan juga pasukan simpanan.
So pasukan simpanan ni lah bahagian palapis duduk kat situ. So kita punya skop kalau nak kata terlibat dengan tentera darat memang secara langsung lah. Kita punya pemakaian semua regimental dia daripada hujung rambut sampai hujung kaki semua di bawah tentera darat. Dan untuk makluman semua, tentera darat ni ataupun tentera sendiri daripada hujung rambut sampai hujung kaki semua disponsor. Sehingga kan sampai ke dalam pun semua disponsor. Semua ada. Minta maaf saya cakap lah, tapi saya nak bagi tahu lah benda tu kan. Kita nak bagi tahu daripada dia punya kebajikan apa semua dijaga di bawah tentera darat, dan allowance kami pun dibayar oleh tentera darat sendiri, maksudnya daripada Kementerian Pertahanan dan sebagainya. So memang nak kata lari jauh daripada tentera darat memang tak, sebab memang kami duduk di bawah tentera darat, di bawah payungan ataupun naungan tentera darat sendiri. So palapis tu dia duduk di bawah bahagian pasukan simpanan tadi tu. Faham. Macam tadi Afiq ada cakap yang palapis ni sendiri dia ada dapat jaminan kebajikan dari segi kebajikan kan. Okey. Contoh macam mana kalau korang dikerahkan untuk tolong satu operasi yang sebenar, peperangan yang sebenar kan, and ada tim korang yang terkorban. So macam apa yang ahli keluarga tentera tu dapat? Jadi soalan ni agak berat sebab soalan ni tidak orang kata apa melibatkan palapis ni, tak ada lah yang macam pergi ke operasi dan sebagainya sebab benda tak pernah berlaku lagi. Tetapi apa yang boleh saya kongsikan kat sini, kalau kata berlaku kepada tentera tetap, selalunya yang isteri dia tu akan, contoh kalau dia dah berkahwin, isterinya tu akan dapat pencen lah sampai anak dia tu umur 18. Macam tu. So macam contoh dia terkorban dalam satu operasi ke, so dia punya family tu akan dijaga lah, akan diberi yang kata apa insentif bulanan dan sebagainya sampailah orang kata apa anak dia tu, kalau contoh dia ada anak sampai anak dia tu meningkat umur 18 dan selepas tu barulah kita akan stop dan sebagainya. Ada limit masa ke untuk macam kalau dia tak ada anak kan, ibu bapa tentera tu sendiri ada limit sampai bila ke dapat jaminan kebajikan tu semua? Untuk soalan ni agak berat juga. Berat juga. Soalan tu dia luar daripada bidang saya sebab dia more kepada pasukan tetap. So tim-tim askar-askar tetap ni dia lebih mahir lah. Sebabnya dalam tentera sendiri dia bukan saja askar pergi perang saja. Dia macam-macam ada. Doktor daripada askar ada, kemudian ustaz daripada askar ada, cikgu daripada askar ada, kerani daripada askar ada. Macam mana kita tengok dunia luar ni, macam tu dalam dia kopi sepi dalam tentera ada. So kalau kata Malaysia ni tak ada Perdana Menteri pun, tentera ni dia boleh pimpin. Maksudnya dia lengkap semua. Contoh kita bayangkan lah, kita buang semua benda penjawat awam di dalam Malaysia ni, tergantikan dengan tentera. Semua benda yang tentera ada macam tu lah yang awam ni ada. So lengkap lah kita kata daripada atas sampai ke bawah. Daripada segi macam saya cakap, hospital apa semua, doktor, nurse semua ada dalam tentera. Tak perlu risau. Macam tu. So macam sini pun kita sebenarnya boleh nampak kalau macam saya sendiri lah kan, dulu saya tak ada macam pengetahuan sangat tentang palapis ni. Apa yang saya fikir palapis ni, once kita masuk palapis kita akan keluar ataupun paling-paling pun kita akan jadi tentera simpanan. Okay, macam tapi bila yang lepas Afiq cerita ni, sebenarnya dari palapis ni sendiri kita banyak je pekerjaan yang kita boleh jadi ustaz semua tu kan. Jadi tak semestinya bila askar tu dia betul-betul jadi askar. Macam yang point yang mula-mula tadi yang Afiq cakap, tak semestinya joran A kena guna A je. Dia boleh guna joran yang banyak. Joran tu. Highlight part tu. Okay, macam soalan yang seterusnya, macam palapis USIM ni yang kita orang tahu secara umumnya lah korang punya latihan ni kita orang boleh katakan agak padat, betul tak? Korang punya latihan kadang-kadang ada daripada pagi sampai petang, bawa ke malam, bawa ke esok. So macam mana dari segi penyediaan dalaman macam keagamaan korang, tim pimpinan, disiplin rohani. Yes, rohani. Keagamaan tu nampak macam kapiak ni. Astagfirullahalazim. Maaf. Okey. So macam mana persediaan kami lah. Sikit rohani semua. Sangat menarik. Macam saya cakap tadi, dalam tentera ni dia sangat menitik beratkan bab-bab elemen kerohanian lah. Sebab apa? Kita Islam. Jadi bila Islam ni, bila kata kita roh kita kosong, orang kata apa, rohani kita kosong, kita buat apa benda semua rasa tak tenang. Semua kita rasa. Jadi apa benda yang kami akan palapis ni, sentiasa kita akan, yang pertama sekali tak kisahlah, yang pertama sekali kita akan setiap pagi, setiap latihan doa sentiasa. Memang akan ada setiap pagi kita akan, lepas sebelum kita mulakan latihan kita akan doa,
Kemudian setiap malam Jumaat kita akan ada buat bacaan Yasin dan sebagainya. Kemudian bila ada majlis-majlis contoh bulan Rejab ada apa program-program, kemudian nak dekat dengan puasa, sambut puasa, kita ada buat ceramah, kita ada buat bacaan Yasin dan malam Syaban. Contoh kami di Palapa Yusim sendiri, kami banyak terlibat dengan pusat Islam untuk kita adakan bacaan Yasin untuk 3 kali bacaan Yasin malam ni Syaban tu kan. Jadi secara tidak langsung benda-benda itulah yang kata apa meningkatkan kita apa mengisi rohani di samping kita melakukan apa orang kata apa exercise yang melibatkan tenteraan. Dan di samping itu juga untuk makluman kita macam kita punya latihan pun bukan kata kita latihan macam tipu-tipu punya, tapi kita belajar untuk buat benda yang betul. Macam mana kita duduk dalam sesuatu yang sebenar, macam itulah kita praktik. Contoh saya beri contoh, kita ada buat latihan latihan camp tahunan. Jadi untuk latihan ni dia ada melibatkan dengan operasi hutan dan sebagainya. Jadi bila masuk dalam hutan ni, pernah satu ketika dulu masa saya time intermediate kot, kita ada saya sebagai ketua platoon. Jadi saya diamanahkan untuk buat satu serang hendak musuh. Jadi kita buat operasi tu, kita keluar daripada pukul 8.30 malam. Jadi satu pukul 8, kita keluar pukul 8. Jadi 8 tu belum masuk waktu isyak. Jadi pukul 8 tu kita masuk ke dalam satu tempat yang telah dimaklumkan kata ada musuh. Maksudnya musuh tu kita punya jurulatih sendiri lah kan. Tapi kita nak bagi tahu kita punya latihan tu, kita masuk pukul 8 tu, pukul 4.30 pagi tu baru musuh tu main. Dalam masa tu kita ada masa yang sangat-sangat banyak. Isyak kita tak solat lagi kan. Jadi masa tu lah kita nak bagi tahu walaupun tengah dalam operasi tapi ada cara dah untuk kita solat. Yang pertamanya kita boleh bergilir-gilir lah kan? Kita bergilir-gilir kemudian kita bergilir, okay, badi contoh duduk 2 orang dalam satu barisan tu, ada 2 orang. So seorang ni akan stand tu, seorang dia akan solat. So nak kata tentera tak semayang ke, tentera ni buat operasi tinggal solat ke, tak ingat Allah Ta'ala ke, tipu. Sebab kami sendiri sapilah tanya dekat mana pun dalam kamp tentera yang sebenar pun kan, untuk makluman, memang kita titik beratkan subuh berjemaah kan, mana nak cari. Kita buat apa kempen sekarang ni subuh macam Jumaat dan sebagainya. Jadi dalam tentera sendiri pun macam saya cakap tadi, kita ada kagat ni kod agama tentera. So dia yang akan monitor bab-bab ni. Tu memang akan mewajibkan solat dan sebagainya. Saya sambung balik yang saya masuk serang kamp musuh tu. So dalam masa yang bayangkan pukul 8 masuk, pukul 4 pagi baru musuh main. Ada yang tidur, ada yang macam-macam lah. So dalam masa yang sama pun kita masa tu lah kita rasa, uish, aku duduk sorang-sorang dalam hutan gelap, tak nampak siapa. Masa tu kita nak ingat siapa? Allah. So masa tu lah dalam kadang kita tengok, uish, ni latihan semata-mata latihan. Tidak. Dalam masa sama bila kita duduk sorang-sorang, walaupun kita tengah ada operasi, tunggu musuh dah sampai. Sebab kita tak tahu musuh tu nak main bila. So kita sentiasa berjaga-jaga. Tak tahu depan kita ni ada ulang ke, lipan ke. So kita hanya mampu berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita ni perlu dekat dengan dia lah. So dalam masa yang sama juga, secara tidak langsung kita melakukan orang kata apa, latihan dan sebagainya. Hati kita juga secara tidak langsung berkaitan dengan soalan rohani tadi tu yang susah nak sebut tu kan. So dia berkaitlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So secara kesimpulan saya boleh beritahu untuk soalan ni, yang penting dia Islam tu. Masuklah kerja apa sekalipun, kalau Islam kita letak di hadapan, datanglah macam mana rintangan sekalipun, kita akan mengutamakan Allah berbanding perkara-perkara lain. Jawapan dia tadi kena tembak sangat. Ada dia macam satu teguran lah kan, nasihat. Bukan untuk saya je, audiens yang dengar dan yang lelaki, macam yang kita nampak sini macam tentera Palapes ni sini dengan badan uniform yang lain pun saya rasa sama juga kan, ada lebih kurang sama. Okey, macam kita sebenarnya dah boleh tukar perspektif kita dekat Palapes ni sebenarnya. Palapes tak semestinya berkaitan dengan tentera menembak itu ini, latihan fizikal semata-mata, tapi ada juga unsur-unsur rohani yang dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau nak katakan mungkin tingkat tawakal tu kena masuk Palapes dulu baru boleh tinggi kot tingkat baru tawakal. Boleh test setinggi mana tahap tawakal kita kepada Allah Taala tu. Kita duduk seorang-seorang dalam gelap, masa tu lah kita nak test. Kita tak tahu apa yang nak berlaku kat depan kan.
So selagi kalau korang rasa nak tahu korang punya tingkat tawakal tu, boleh cuba untuk masuk dalam Palapes. Mungkin korang boleh bertahan jadi Kalau tak ulama. masuk Palapis pun tak apa, cuba masuk dalam hutan duduk seorang-seorang. Dan itu kita tahu siapa yang sebenarnya kita perlukan pada ketika itu. Duduk dalam gelap pun dah meraung. Ya, tambah duduk dalam hutan, dengar bunyi unggas, tiba-tiba ada perak binatang ke orang. Masa itulah kita. Tapi best lah. Yang kata apa, pengalaman ni memang tak ada lah dekat universiti lain ataupun tak ada lah dekat badan uniform lain. Masuk Palapis, tahu macam mana duduk dalam hutan. Saya pernah duduk dalam hutan 11 hari, hujan, basah, kering. Ni walaupun hutan tu di USIM saja, tetapi kita duduk tak boleh dikeluar, tak boleh keluar. So macam mana tandas kami tu jangan tanya. Faham. Kita ada lah pelajaran untuk kita buat tandas malam, tandas siang dan sebagainya. So dalam tentera ni jangan risau. Memang nampak teruk tapi dia ajak satu persatu. Sampai hang nak beristinja pun dia ajak macam mana nak buat tempat istinja. So boleh saya cakap kat sini tentera ni perik tapi best. Orang yang Faham. suka kelainan, jom cuba masuk. Kalau tak pernah masuk Palapis, masuk Palapis. So belajar macam mana kita nak jadi rare daripada orang lain. Orang lain tak rasa pengalaman macam mana saya rasa sekarang. Kalau lah Afiq dia beri peluang. Kalau macam sekarang kan Afiq mungkin dah dapat apa orang kata? Tauliah. So dah tak ada latihan kat sini kan. Tak ada latihan macam mana seperti kadet dululah. Untuk pegawai ni dia ada latihan ataupun kursus-kursus untuk menjadi seorang pegawai pula. So, dia akan pergi kursus-kursus yang lebih besar lah. Contohnya kursus senjata bantuan, kursus ketua pelatun. So dia more advance lagi lah daripada zaman-zaman kita kadet dulu. Okay, kalau macam Afiq sendirilah kan, diberi peluang sekali lagi, yang kali terakhir untuk duduk lagi dalam hutan tu, nak tak? Saya nak. Oh nak. Sebab best benda tu. Sebab hang bila hang dah keluar, tak rasa dah benda tu. Hang seorang-seorang balik kerja, tiba malam ni aku nak pergi duduk dalam hutan lah, kemah-kemah beg pergi duduk. Tak ada. Betul tak? Kalau tak ada apa tak ada. Betul seorang. Cuba seorang. Kemal. Bangun malam ni jom kita pergi duduk dalam hutan. Bawa ni. Tak ada, tapi sebab dengan Palapis ni lah kita boleh melibatkan diri kita ni dalam aktiviti-aktiviti yang seperti itu. Dan dengan Palapis ni lah yang ataupun dengan tak kisahlah Palapis ke apa, dengan satu organisasi lah yang melibatkan kita terjebak dengan satu-satu benda tu. Dan bila tak dapat benda tu, macam saya cakap tadi, dia akan rindu. Memang best lah pengalaman duduk dalam hutan, tengok member busuk sama-sama, apa semua, tak mandi 12 hari, pakai baju yang sama ni, kaki habis mengulap apa, kopok habis isi kulit-kulit apa semua. Benda tu lah yang bila ada video kita tengok balik, best lah macam ni. Tapi sekarang tiba-tiba nak suruh koyok kaki Betul-betul. bila kita duduk dalam tu, kita rasa semua benda. So benda tu kita tak dapat dekat luar. Dekat dalam Palapis ataupun tentera saja kita dapat rasa sakit yang sebenar-benar sakit dan kemanisan yang semanis-manis kemanisan. Yang tu. So kalau macam sini pun sebenarnya kita dah boleh simpulkan sebenarnya pengalaman dalam Palapis tu mahal sebenarnya. Jadi kalau macam korang student-student USIM, kalau korang betul-betul nak rasakan kemanisan yang sebenar-benar kemanisan, boleh cuba untuk join any badan uniform yang USIM ada sediakan. Kalau nak duduk dalam hutan, boleh join Palapis. Kita tingkatkan tawakal kita sama-sama. Betul. Selari dengan pegangan USIM, selaras dengan ilmu nakli dan akli kan. Okay, macam kalau Afiq ni lah kan, ada tak macam nasihat ataupun galakan dekat student-student USIM ni yang diorang punya pemikiran dekat Palapis ni kecil sebenarnya. Jadi apa yang macam kata-kata Afiq dekat student USIM untuk ajak diorang masuk Palapis? Baik, untuk siapa yang tengok video ni, tak kisahlah daripada Universiti Sains Islam Malaysia sendiri ataupun universiti-universiti lain yang sebelum ni memandang Palapis sebagai orang kata apa, satu badan uniform yang kasar, kemudian yang belagak dan sebagainya. Tuan-tuan kena tengok kami macam mana. Tuan-tuan kena mai kat kami, kita duduk, kita bersembang, baru kita kenal. Macam orang cakap selalunya kalau wawancara ke apa, first kali dia kata apa? Tak kenal maka tak cinta. Jadi nak bercinta, mai duduk sini. Kita bersembang, kita tengok macam mana tentera tu dan sebagainya. Jadi orang kata apa? Untuk kenal satu benda tu kena belajar lah. Macam kita tengok kitab. Kita tengok muka surat depan lah. Uish, kitab ni tebal tak best lah. Bila kita buka satu kita baca, jadi kita kenal apa benda yang kitab ni nak sampaikan kepada kita. Jadi macam saya nak kata tadi lah, perspektif orang ataupun pelajar-pelajar tentang Palapis ni
tuan-tuan kena main duduk dengan kami, tuan-tuan kena rasa mahalnya palapis ni. Sebabnya nak dapat pegang senjata, semua orang nak tengok, wih bestnya dia ni menembak. Tak masuk palapis dapat rasa tak? Tak dapat, betul? Betul. So dengan macam Dayan cakap tadi, apa? Mahal ni nak dapat. So nak bayar benda yang mahal tu kena sakit lah. Betul. Nak dapat kemanisan tu dia kena sakit dulu. Kan? Siapa nak bagi free 30,000 betul? Oh, Nak dapat 30,000. 30 kena kerja keras, kena sakit dulu, kena jatuh, kena mental, lepas tu baru dapat benda tu. Betul. Sama juga dalam palapis ni pun, kita kena rasa dulu apa benda pahit dan sebagainya. Akhir sekali kemuncak dia adalah tauliah. So pasal tauliah itulah segala-galanya. Kita dapat, macam saya boleh kongsikan sedikit, saya dianugerahkan sebagai pegawai kadet terbaik, dan ibu dan ayah saya juga dapat, orang kata apa, satu layanan yang sangat-sangat best. Mak ayah saya dapat makan bersama dengan Agong. Siapa nak dapat makan dengan Agong? Tiba-tiba, Assalamualaikum, saya nak pergi makan dengan Agong lah ni, boleh? Tak boleh. So benda-benda yang macam ni lah yang melibatkan kita dapat untuk rasa. Betul. Benda yang orang tak dapat rasa. Benda tu memang sangat-sangat limited. So nak jadi macam ni kena tu lah. Nak jadi tu kena jadi yang terbaik di antara yang terbaik. So usaha dan juga doa ibu bapa tu sangat-sangat penting lah. So macam soalan tadi, macam mana orang nak perspektif tu, datang duduk dengan kami, bersama dengan kami, maka anda kenal siapa kami. Begitu cara. Macam Afiq cakap tadi, kalau nak tu datang duduk dengan kami. So untuk student USIM, datang buka telefon, tengok channel podcast ni, dan dapatkan sebanyak info yang boleh daripada kita orang punya podcast hari ni. So kita punya podcast pun sebenarnya dah betul-betul dah sampai ke penghujung, dan saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang menonton podcast hari ni. Saya sendiri mengharapkan supaya kita semua dapat sedikit sebanyak info tentang Palapes, dan sama-sama untuk macam join diri kita untuk join Palapes kan. Dan sebagai closing kita yang sangat bermakna, saya nak ucapkan terima kasih kepada kita punya tenaga pengajar, Sir Jasmi, yang tolong kita daripada awal hingga akhir dan menjadikan podcast ni. Penat lelah beliau, marah-marah beliau, marah-marah manja sebenarnya. Tak ada makan lebih. Sikit lah. Okay, dan kepada semua kita punya audience, audience kita, terima kasih banyak sebab bagi kerjasama jawatan-jawatan yang tertinggi untuk menjayakan kita punya podcast. Dan terakhir sekali kepada Afiq sendiri, terima kasih sebab sudi untuk luangkan masa share ilmu pasal Palapes. Terima kasih juga sebab jemput saya. Sama. Okay, so untuk semua yang menonton, jangan lupa untuk subscribe, like dan share podcast ni, dan sebarkan kepada orang lain supaya sama-sama kita dapatkan manfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.